Assalamualaikum. Saya Cikgu Mardiana. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih saluran mudah belajar sebagai medium pembelajaran di luar kelas anda. Okey, hari ini saya akan jelaskan perbezaan penerang keterangan. Ada beza kah? Entahlah. Nanti dulu, sebelum kita teruskan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan skip iklan. Terima kasih semua. Baik, penerang dan keterangan. Apa itu penerang? Apa itu keterangan? Okey, baik. Penerang, kata atau frasa yang menerangkan kata atau frasa yang hadir sebelum atau selepas penerang. Okey. Keterangan pula frasa atau klausa yang menerangkan frasa atau klausa utama. Okey. Penerang keterangan kita lihat persamaan dan juga perbezaan. Okey. Persamaan yang pertama boleh digugurkan. Contoh ayat, rumah banglo itu milik saya. Rumah banglo itu milik saya. Penerang tu di mana? Penerang tu banglo. Okey. Jadi banglo itu boleh digugurkan. Rumah itu milik saya. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Bangunan di lereng bukit itu milik Datuk Johar. Okey, di mana penerang? Di lereng bukit. Okey, jadi di lereng bukit itu boleh digugurkan. Maka ayat itu akan jadi bangunan itu milik Datuk Johar. Okey, begitu juga dengan keterangan, boleh digugurkan. Kami pergi ke New York pada tahun 2019. Di mana keterangan? Pada tahun 2019. Jadi, pada tahun 2019 itu boleh digugurkan. Maka ayat itu akan jadi, kami pergi ke New York. Okey. Persamaan yang kedua, penerang dan juga keterangan merupakan maklumat tambahan. Okey, baik. Yang kedua ini, perbezaan. Ini perkara yang sangat penting. Pertama, kalau penerang tak boleh berubah kedudukan. Kita lihat ayat yang pertama. Rumah banglo itu milik saya. Di manakah penerang? Banglo. Adakah banglo itu kita boleh ubah kedudukannya, bawa ke depan ataupun ke belakang? Tidak boleh. Banglo rumah itu milik saya. Ayat itu jadi tidak gramatis. Kita lihat ayat yang kedua. Datuk mengimbau kenangan pada zaman silam. Di manakah penerang? Pada zaman silam. Bolehkah kita ubah kedudukannya? Pada zaman silam, Datuk mengimbau kenangan. Tidak boleh. Kenapa? Sudah mengubah makna ayat. Ayat yang pertama, Datuk mengimbau kenangan pada zaman silam. Maksudnya Datuk, dia terkenang apa yang berlaku pada zaman dulu. Sebelum ni lah. Tapi bila kita ubah kedudukan ayat itu, kita ubah kedudukan penerang dalam ayat, pada zaman silam, Datuk mengimbau kenangan. Maksudnya Datuk pergi zaman dulu-dulu, bila dia sudah berada di zaman itu, barulah dia mengimbau kenangan dia. Salahlah dari segi semantik. Baik. Kita lihat keterangan. Keterangan pula boleh berubah kedudukan. Beza dengan penerang tadi. Beza dengan penerang tadi. Penerang tidak boleh. Keterangan boleh. Kita lihat ayat. Kami pergi ke New York pada tahun 2019. Keterangan di mana? Pada tahun 2019. Boleh ubah kedudukan? Boleh. Pada tahun 2019, kami pergi ke New York. Adakah maksud ayat itu berubah? Tidak. Adakah ayat masih gramatis? Ya, masih gramatis. Kita lihat ayat yang kedua. Bom itu meletup secara tiba-tiba. Di manakah keterangan? Secara tiba-tiba. Boleh berubah kedudukan? Ya, boleh. Secara tiba-tiba, bom itu meletup. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak boleh berubah kedudukan dengan boleh berubah kedudukan ni?
Kalau tidak boleh berubah kedudukan, maksudnya ayat itu tidak boleh disongsangkan. Kalau boleh berubah kedudukan, maksudnya ayat itu boleh disongsangkan. Oke? Maksudnya kalau keterangan boleh mengalami pendepanan predikat. Maksudnya boleh songsang lah. Oke? Kalau penerang tidak boleh. Oke. Kalau kita kedepankan juga penerang, apa akan terjadi? Dua perkara akan terjadi. Sama ada ayat itu menjadi ayat tidak gramatis, dan yang kedua mengubah makna ayat. Oke. Saya mengadakan kelas dalam talian menggunakan Google Meet sebanyak 12 kelas. Sebanyak 12 kelas dan mempunyai tajuk yang berbeza bagi setiap kelas. Jadi kamu boleh memilih kelas yang kamu inginkan, mengikut tajuk yang kamu rasa kamu sukar untuk kuasai yang kamu keliru. Untuk satu kelas hanya RM20 ya. Jika kamu mengikuti 3 kelas, maka kamu hanya perlu membayar RM50. Sekiranya kamu mengikuti semua kelas, kamu hanya perlu membayar RM10. Bagi pelajar yang tidak berkemampuan, yang mempunyai masalah keuangan, jangan segan, jangan malu hubungi saya di 0135529100. Saya ulang, 0135529100. Insya Allah ada cara untuk kamu mengikuti kelas ini.